Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sayyidatina Fatimah Az-Zahra adalah merupakan puteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saat kita menyebut sahaja nama orang yang mulia seperti Sayyidatina Fatimah menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sayyidatina Fatimah Az-Zahra adalah merupakan puteri yang dicintai oleh Rasulullah yang disebutkan di dalam hadis yang sahih bahawa Fatimah bid'ah minni. Fatimah ini bahagian daripadaku. Apa yang membuatkan dia marah dan sedih juga membuatkan aku marah dan sedih. Apa yang membuatkan dia gembira juga membuatkan aku gembira. Bukan sahaja beliau adalah bahagian daripada darah daging Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi hubungan sehingga perasaan hati dan jiwa juga terikat kepada Fatimah Az-Zahra, sehingga apa yang menyedihkan Fatimah menyedihkan baginda Rasulullah, apa yang menggembirakan Fatimah menggembirakan Rasulullah. Disebutkan bahawa waktu dilahirkan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, ibunya sangat gembira melihat Fatimah Az-Zahra kerana wajah Fatimah inilah yang paling banyak menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan sahaja itu, beliau juga membesar di dalam keadaan menyerupai sehingga akhlaknya beliau, bahkan cara jalan dan sebagainya banyak sekali menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita mendengar sedikit tentang sejarah ataupun kisah kehidupan Fatimah Az-Zahra yang merupakan qudwah di dalam kehidupan kita. Secara khusus qudwah kepada para muslimat, kepada para mukminat, kepada para wanita yang ingin untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang ingin untuk mendekatkan diri kepada Rasulullah. Qudwah mereka, contoh yang terbaik di dalam kehidupan mereka, iaitu Fatimah Az-Zahra. Sayyidatina Fatimah Az-Zahra yang merupakan pilihan Allah. Dan bila mana kita sebut orang yang dipilih oleh Allah, orang yang dicintai oleh Allah, kita kena tahu bahawa kita hidup di dunia yang sementara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun bersabda bahawa idza ahabballahu 'abdan, kalau Allah dah cinta seorang hamba, maka apa yang terjadi? Ibtalah, Allah akan uji kepada hamba tersebut. Allah akan memberikan dia ujian-ujian yang besar mengikut tahap keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu, orang yang paling tinggi ujian adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu adalah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidatina Fatimah Az-Zahra membesar di dalam keadaan melihat keadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat itu begitu banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan pada permulaan awal untuk nak berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, pada awal waktu turun wahyu dan sebagainya. Pada waktu-waktu ini adalah waktu yang merupakan waktu yang sangat dahsyat, yang penuh dengan ujian dan sebagainya. Sayyidatina Fatimah Az-Zahra disebutkan yang mana beliau ini dilahirkan 5 tahun sebelum waktu bi'athah, yakni pada umur 5 tahun waktu bi'athah, yakni di antara umur daripada 5 tahun sampai lebih kurang 11-12 tahun itu beliau melihat keadaan-keadaan baginda Rasulullah, daripada melihat salatnya baginda, pengagungannya baginda di dalam ibadah dan sebagainya. Dalam masa yang sama sempat melihat bagaimana Rasulullah berdakwah dan sebagainya. Dalam masa yang sama melihat ujian, iaitu kecintaan yang dalam kepada seorang puteri kepada ayahnya, melihat Rasulullah diganggu oleh musyrikin, oleh orang-orang musyrik, diganggu, dikacau, melakukan perkara-perkara yang jahat kepada Rasulullah, sehingga suatu ketika Sayyidatina Fatimah Az-Zahra pernah melihat Rasulullah SAW sedang sujud di hadapan Kaabah. Ada yang datang membawa kotoran unta dan letak di atas Nabi SAW. Ada pada suatu ketika pernah ada orang yang datang pijak Nabi SAW. Ada yang pernah meletakkan pasir, tanah di atas Nabi SAW. Sayyidatina Fatimah
yang cinta kepada ayahnya, yang umurnya masih muda, keluar dalam keadaan menangis. Jangan buat begitu kepada ayahku. Dan kadang pernah beliau juga mendengar ada orang-orang kufar Quraisy yang ingin membunuh ayahnya dan sebagainya, membuatkan beliau merasai yakni hati yang masih muda, yang masih kecil, merasai kasih sayang dan cinta kepada ayahnya. Bagaimana orang sanggup nak buat perkara-perkara sebegini kepada ayahku? Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nak tanamkan dalam jiwa anaknya, nak tanamkan dalam hati puterinya Fatimah Az-Zahra ini keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Fatimah, janganlah sedih. Wahai Fatimah, janganlah menangis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna Allah Subhanahu wa taala mani'un abaki." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjaga ayahmu ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyebarkan agama ayahmu ini ke seluruh atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam yang merupakan qudwah di dalam kehidupan setiap manusia, apatah lagi qudwah yang terbaik kepada keluarganya Sayyidatina Fatimah Az-Zahra yang membesar di dalam rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sayyidatina Fatimah Az-Zahra walaupun umur pada waktu yang masih muda, tetapi saat melihat keadaan-keadaan sebegini, dalam masa yang sama di rumah melihat saat berbicara Rasulullah dengan Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, ibunya, tentang perkara-perkara yang besar, sehingga membuatkan beliau semakin berakal. yakni bagaimana tidak, saat itulah juga begitu banyak para sahabat yang kena siksa dan sebagainya, seperti Sayyidatina Sumayyah, Sayyidina Bilal dan sebagainya. Ramai daripada para sahabat yang kena siksa, adab dan sebagainya, dibincang oleh Rasulullah dengan Khadijah dan sebagainya. Hal-hal seumpama ini mengkuatkan keyakinan, akal fikiran dan sebagainya. Walaupun umur Fatimah yang masih muda, tetapi mampu dan mempunyai kekuatan untuk memikul tanggungjawab dan amanah yang besar. Disebutkan setelah beberapa waktu Sayyidatina Fatimah Az-Zahra melihat kadang ada keadaan yang menggembirakan, kadang ada keadaan yang menyedihkan. Keadaan yang menggembirakan, pernah suatu ketika kakaknya Sayyidatina Ruqayyah dan juga Sayyidatina Kalthum yang berkahwin. Akan tetapi dalam masa yang sama, saat kerana turunnya wahyu yang mana Nabi SAW dah mula berdakwah dan sebagainya, kerana mereka ini berkahwin kepada anaknya Abu Lahab, maka Abu Lahab yang benci kepada Rasulullah memerintahkan anaknya, dua-dua anaknya yang berkahwin dengan kedua puterinya Rasulullah, untuk menceraikan mereka. Maka anaknya pun menceraikan anaknya puterinya Rasulullah SAW, iaitu Sayyidatina Ruqayyah dan juga Sayyidatina Kalthum. Keadaan begitu, yakni Fatimah melihat dan beliau masih muda, kadang gembira dan kadang sedih. Yakni bagaimana agaknya kalau kita sebagai seorang ayah dan ibu dan anak kita melihat ujian-ujian bukan sahaja pada diri tetapi pada keluarga, pada adik-beradik, pada ayah dan ibu dan sebagainya. Masuk pula setelah itu waktu yang mana kufar Quraisy yang telah memulaukan, orang Bani Hashim yang telah memulaukan Rasulullah SAW, mereka pergi kepada Sya'ab Abu Talib, berada di lembah Abu Talib, di satu kawasan yang mana mereka dipulaukan, tidak diberikan makan, minum, tak boleh nak berniaga dengan mereka dan sebagainya. Di sana, di Sya'ab Abu Talib ini, mereka duduk lebih kurang hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun Sayyidatina Fatimah Az-Zahra duduk di sana bersama Rasulullah, bersama Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, bersama beberapa keluarganya Nabi yang lain, dan bersama dengan beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berada di dalam keadaan faqr, berada di dalam keadaan susah. Sehingga ada dalam riwayat yang menyebutkan bahawa ada daripada mereka yang begitu lapar sehingga sampai ke tahap ada yang makan daripada daun, makan daun, kerana begitu berada di dalam keadaan kelaparan. Dan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra mengambil tanggungjawab
bersama dengan Kulthum yang banyak berkhidmat pada waktu itu, pada umur walaupun masih muda, mungkin dalam 12-13 tahun, untuk banyak membantu apa yang mampu dibantu saat itu. Dan disebutkan juga bahawa saat berada di lembah Abu Talib itulah Sayyidatina Khadijatul Kubra, ibu beliau, mula berada di dalam keadaan sakit. Maka Sayyidatina Fatimah dan juga Kulthum lah yang banyak membantu, menjaga dan merawat Sayyidatina Khadijatul Kubra. Setelah 3 tahun berada di Syi'ab itu, maka setelah itulah disebutkan ujian datang kepada keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, iaitu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala ibunya, iaitu Sayyidatina Khadijatul Kubra. Saat berada dalam keadaan sakit, perjuangan demi perjuangan, akhirnya Sayyidatina Khadijatul Kubra kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, ini ujian yang dihadapi oleh Fatimah Az-Zahra, dihadapi oleh Rasulullah. Dan dalam masa yang sama disebutkan tahun itu juga kembalinya Sayyidina Abu Talib, ayah saudaranya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang banyak berjuang dan membantu Rasulullah, sehingga disebutkan tahun itu adalah Amul Huzun, tahun yang penuh dengan kesedihan karena meninggalnya Khadijatul Kubra, meninggalnya juga Abu Talib yang merupakan ayah saudara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keadaan tersebut dilihat oleh Fatimah Az-Zahra dan memandang kepada ayahnya, yang mana beliau ini sangat cinta dan sangat sayang kepada ayahnya, melihat bagaimana Rasulullah akan menghadapi keadaan-keadaan sebegini. Yang ini bukan hanya memikirkan dirinya, tetapi memikirkan bagaimana kondisi ayahnya. Dengan itu beliau ini, Sayyidatina Fatimah, digelar Abiha, ibu kepada ayahnya. Yang ini mempunyai sifat syafaqah, kelembutan, kasih sayang yang luar biasa. Dan Rasulullah, Sayyidatina Aminah, yakni ibunya, meninggal dalam keadaan beliau masih muda. Dan Sayyidatina Khadijah pula telah kembali kepada Allah. Sayyidatina Fatimah ni seolah-olah menggantikan Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aminah, yakni di dalam keadaan syafaqah, rahmah, kasih sayang dan hubungannya yang kuat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka setelah itu melihat yakni ujian dan sebagainya, keadaan-keadaan yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setelah kembalinya Sayyidatina Khadijatul Kubra. Setelah beberapa waktu itulah yang adanya kisah tentang Isra Mi'raj, yang mana Allah Subhanahu wa taala membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, dan setelah itulah diperintahkan Rasulullah untuk berhijrah ke kota Madinah. Bila dah hijrah ke kota Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam keadaan yang sedikit baik, kerana orang-orang Ansar, orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berjuang untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Sayyidatina Fatimah dan Kulthum saat itu masih berada di kota Mekah, sehingga akhirnya Rasulullah suruh orang membawa Sayyidatina Fatimah dan Sayyidatina Kulthum untuk datang ke kota Madinah, pergi bersama berjumpa kepada Rasulullah SAW. Maka saat itu adalah waktu yang sangat gembira kepada Rasulullah SAW, iaitu dapat bersama dengan Fatimah Az-Zahra, bersama dengan puterinya dan sebagainya. Dalam keadaan kegembiraan tersebut pun, yakni tak akan ada sesuatu kecuali mesti akan ada ujian-ujian yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah beberapa waktu berada di kota Madinah, maka Sayyidatina Fatimah Az-Zahra pun dah mula membesar. Saat dah mula membesar, maka umurnya sudah dewasa, yang sudah layak untuk berada di dalam keadaan yakni mampu untuk nak membina rumah tangga. Sehingga tertunggu-tunggu beberapa sahabat Nabi SAW nak melihat siapakah orang yang paling beruntung yang dapat berkahwin dengan puteri Rasulullah yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Turun perintah daripada Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasulullah mengkahwinkan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra dengan siapa? Dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Subhanallah. Perintah daripada Allah menyuruh Rasulullah SAW mengkahwinkan puterinya Fatimah Az-Zahra kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Jika kita renungkan, Sayyidina Ali bin Abi Talib saat itu, yakni walaupun beliau masih muda, akan tetapi beliau yakni bukanlah seseorang yang mempunyai apa-apa yakni di dalam dari segi
kemewahan, tak mempunyai apa-apa. Beliau adalah rajul faqir, berada dalam keadaan miskin kerana kebanyakan waktu beliau berkhidmat kepada Rasulullah SAW, perjuangan dan dakwah, jihad dan sebagainya. Yani tak ada waktu sangat untuk nak berniaga dan sebagainya, sehingga bila mana beliau ingin berkahwin kepada Fatimah Az-Zahra, ditanya oleh Rasulullah, ada apa-apa tak yang kau punya? Yani dia tak mempunyai apa-apa, tak mempunyai apa-apa wang. Ya Rasulullah, yang aku ada ni hanya pedang aku untuk nak berjihad, dan ada beberapa alat daripada alat perang. Maka Rasulullah SAW berkata, khalas, alat yang perang itu dijual untuk dijadikan sedikit insya-Allah daripada mahar dan daripada apa yang boleh dikumpulkan untuk perkahwinan. Untuk perkahwinan Sayyidina Ali dengan Fatimah Az-Zahra. Subhanallah. Yani simple. Benda yang mudah, bukan perkara yang nak dipersulitkan dan sebagainya. Yani bayangkan, ini puterinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka disiapkanlah rumah agak sedikit jauh daripada Rasulullah SAW. Saat itulah yang dia mampu. Dan kalau saat kita menyebut rumah pun bukanlah apa yang kita bayangkan rumah, yakni rumah besar. Sana hanyalah hujrah, yakni seperti bilik, akan tetapi sedikit jauh daripada rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dihiaslah sedikit rumah tersebut dengan tikar, dengan bahkan disebutkan dalam riwayat ada perkara yang kadang menyedihkan, iaitu hanya dihamparkan sedikit pasir di atasnya dan disangkutkan seperti tali untuk nak sangkut baju. Yani benda-benda yang sangat simple, yang begitu sangat tak ada apa-apa, bukan ada kemewahan dan sebagainya. Akan tetapi yakni yang penting ada surur, ada kegembiraan, ada ketenangan yang ada di dalam rumah tersebut. Maka berkahwinlah Sayyidina Ali bin Abi Talib dengan Fatimah Az-Zahra. Setelah berlalu beberapa hari perkahwinan, disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib dan Fatimah Az-Zahra, menanyakan keadaan mereka. Wahai Fatimah, wahai Ali, bagaimanakah keadaan mereka? Bagaimanakah keadaan rumah tangga dan sebagainya? Melihat wajah Fatimah, melihat wajah Sayyidina Ali bin Abi Talib penuh dengan kegembiraan, penuh dengan ketenangan, penuh dengan keceriaan, membuatkan Rasulullah SAW gembira. Bayangkan, yakni secara logiknya, apalah yang ada dekat rumah tu? Boleh jadi akan ada zaman sekarang mungkin perempuan kata, wahai Rasulullah, ini apa ni? Apa kau bagi kepada aku ni laki? Tak ada apa-apa, wala ada wang, wala ada harta, wala yakni baju pakaian pun tak begitu ada sangat, hanya 1-2 pakaian saja. Tapi Sayyidatina Fatimah Az-Zahra yang dah ditarbiah oleh Rasulullah SAW, membesar dalam keadaan telah melihat segala macam ujian itu dan sebagainya, memahami apa maksud kesyukuran, memahami apa maksud rida, memahami apa maksud sabar, memahami bahawa kehidupan yang sementara ini adalah modal untuk kita hidup demi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu mampunya mereka menjalani kehidupan rumah tangga yang sangat sederhana, membuatkan keadaan tersebut menggembirakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan disebutkan bahawa hubungannya Rasulullah ini begitu dekat kepada Fatimah, sehingga walaupun rumahnya agak jauh, tetapi Rasulullah SAW akan selalu keluar, akan sentiasa ziarah Fatimah Az-Zahra, suka untuk pergi ziarah ke rumah Fatimah Az-Zahra. Sehingga disebutkan hubungannya Rasulullah SAW dengan Fatimah Az-Zahra ini sangat luar biasa. Sehingga Sayyidina Aisyah menyebutkan, dan ramai dan Sayyidina Ali bin Abi Talib berkata, saat Rasulullah SAW, yakni perkara yang sangat menakjubkan, iaitu Rasulullah SAW bila mana datang kepada Fatimah, maka Fatimah akan bangun dan akan begitu menghormati Rasulullah, cium Rasulullah SAW dan akan menudukkan Rasulullah di tempatnya. Tetapi yang lebih menakjubkan lagi, kerana hal itu mungkin boleh jadi biasa, seorang puteri kepada ayahnya menghormati, mengagungkan ayahnya. Akan tetapi yang lebih menakjubkan adalah bila Sayyidatina Fatimah Az-Zahra berjumpa dengan Rasulullah SAW, Rasulullah akan berdiri untuk Fatimah. Rasulullah akan cium di dahinya Fatimah Az-Zahra dan akan mendudukkan Fatimah di tempat duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
lihat bagaimana hubungan yang begitu erat antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga puteri tercintanya, iaitu Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Disebutkan juga di dalam beberapa kisah tentang Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, setelah beberapa waktu beliau dikurniakan anak, dikurniakan Sayyidina Hasan, dan setelah itu Sayyidina Husain dan Sayyidina Muhsin dan sebagainya. Dan beberapa anak ini telah membuatkan Nabi SAW begitu gembira, kerana Nabi SAW telah mendoakan agar keluarnya zuriat yang baik daripada Fatimah Az-Zahra, yang menjadikan asbab cahaya nur yang akan tersebar daripada zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akan tetapi walaupun di dalam keadaan sebegitu, yakni Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Ali bin Abi Talib, mereka ini walaupun keluarga orang yang dekat kepada Rasulullah, ahli bait Nabi SAW, tetapi kehidupan mereka penuh dengan kesederhanaan, bahkan penuh dengan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak berlalunya waktu pasti mereka berada kadang dalam keadaan yang lapar, dan Rasulullah juga kadang berada di dalam keadaan yang lapar dan sebagainya. Yakni subhanallah, walaupun orang yang sangat dicintai oleh Allah, kedudukan yang tinggi, tetapi masih menghadapi akan ujian-ujian yang sebegitu, yang kalau kita renungkan kepada diri kita, adakah di antara kita sampai berada dalam keadaan sangat lapar? Disebutkan suatu ketika bahawa Sayyidatina Fatimah Az-Zahra datang Rasulullah SAW ke rumah Sayyidatina Fatimah Az-Zahra mencari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, kerana Rasulullah suka untuk bermain dengan cucu baginda Rasulullah SAW. Disebutkan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain tak ada, keluar bersama Sayyidina Ali bin Abi Talib. Pergi mana? Berada di satu tempatnya orang Yahudi. Maka pergilah Rasulullah melihat Sayyidina Ali bin Abi Talib sedang mengambil gayung air daripada telaga. Untuk setiap kali mengambil air untuk orang Yahudi ini akan diberikan satu biji tamar. Maka Rasulullah bila sampai melihat Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain duduk makan tamar. Bila mana melihat keadaan tersebut, Rasulullah pun duduk dan melihat waktu dah agak makin terik. Maka kata Rasulullah, jomlah kita balik, kesian kepada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ni nanti kena matahari yang terik. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Talib? Kata, ya Rasulullah, boleh tak tunggu sekejap sahaja ya Rasulullah? Sesungguhnya aku nak buat lagi ni, nak ambil lagi air beberapa kali lagi, supaya aku dapat kumpulkan beberapa kurma lagi ni. Untuk siapa? Untuk Fatimah Az-Zahra. Kerana sesungguhnya kelaparan telah memudaratkan, telah membuatkan dia sakit, telah membuatkan dia agak lemah kerana berada di dalam keadaan lapar. Fatimah Az-Zahra, puteri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, menghadapi keadaan-keadaan sebegitu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yakni yang mencintai Fatimah Az-Zahra, yang inginkan kedudukan yang tinggi kepada Fatimah Az-Zahra, mengetahui hal-hal tersebut. Bahkan Rasulullah pernah di-offer oleh Allah Subhanahu wa taala gunung daripada emas yang akan ada bersama Rasulullah SAW, tetapi Rasulullah tak pilih hal tersebut. Rasulullah nak menjadi qudwah di dalam kehidupan kita, memilihkan ada hari aku bersyukur, aku dapat makanan, aku bersyukur. Hari aku tak dapat makanan, aku bersabar. Satu hari aku bersyukur, satu hari aku bersabar. Itulah keadaan hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itulah keadaan orang-orang yang beriman kepada Allah. Karena kata Rasulullah, hanya orang yang beriman yang mampu benar-benar bersabar dan bersyukur kerana Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga dalam sebuah kisah Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, yang mana suatu ketika Sayyidina Ali bin Abi Talib melihat anak-anak dah ramai, yakni pekerjaan rumah kebanyakannya semua Sayyidatina Fatimah yang melakukan dengan anak-anaknya, dengan dalam masa yang sama. Yakni zaman dahulu bukan macam zaman sekarang. Zaman dahulu nak makan tepung, gandum dan sebagainya, nak kena uli, itu semua yakni pekerjaan yang sangat besar, pekerjaan yang sangat berat. Dan Fatimah Az-Zahra ini bukan seperti perempuan biasa. Beliau juga istiqamah di dalam ibadah beliau. Di dalam salat tahajudnya tak tinggal, dan kadang puasa dan sebagainya. Maka melihat keadaan tersebut, Sayyidina Ali rasa kesihan, dan Sayyidina Ali sangat sayang dan cinta kepada Fatimah. Berkata kepada Fatimah, wahai Fatimah, kebetulan time tu
ada pemberian yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada hadiah dan sebagainya, maka kata Sayyidina Ali, wahai Fatimah, cubalah pergi minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh jadi ada khadimah yang boleh membantu, ada pembantu yang boleh membantu engkau di dalam pekerjaan rumah ni semua, insya-Allah. Maka Sayyidatina Fatimah ini adalah puteri yang malu untuk nak minta kepada Rasulullah SAW. Tapi dah Sayyidina Ali bin Abi Talib suruh, maka dia pun keluar untuk pergi kepada rumah Rasulullah SAW, dan disebutkan dalam setengah riwayat bahawa Sayyidina Rasulullah kebetulan tengah tak ada. Maka Sayyidatina Aisyah melihat Fatimah Az-Zahra, berkata Rasulullah tengah tak ada, maka Fatimah pun balik. Di dalam keadaan Fatimah dah balik, waktu malam datanglah Rasulullah SAW, kata Sayyidatina Aisyah, tadi Fatimah datang. Maka Rasulullah yang tadi penuh dengan kecintaan dan sayang kepada Fatimah, langsung pada waktu dah agak malam, pergi kepada rumah Fatimah Az-Zahra dan Sayyidina Ali. Sampai di rumah Fatimah Az-Zahra dan Sayyidina Ali, dan disebutkan dalam riwayat, Fatimah dan Ali dah hampir nak tidur, dah duduk atas tilam, dah duduk atas katil. Rasulullah masuk, ketuk pintu, minta izin untuk masuk. Bila masuk, mereka nak datang, kata Rasul, tak payah, duduk dekat atas katil. Rasulullah yang hubungannya sangat rapat dengan Fatimah, rapat juga kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib, maka datangnya Rasulullah duduk di atas katil mereka. Bahkan disebutkan dalam riwayat, maka ditutup dengan selimut. Kaki baginda SAW begitu dekat dengan perut ataupun dada Sayyidina Ali bin Abi Talib, sehingga kata Sayyidina Ali, aku dapat merasakan kesejukan kaki baginda Rasulullah SAW dekat dengan badan aku. Duduk dekat, yakni sangat erat bersama Rasulullah SAW, Sayyidina Ali dan juga Sayyidatina Fatimah. Maka Sayyidina Rasulullah SAW tanya, apa yang terjadi? Maka berkata Sayyidina Ali yang melihat Fatimah diam, Fatimah malu, tak berani nak cakap. Sehingga Sayyidina Ali pun beritahu, sesungguhnya diceritakanlah daripada awal, yakni Sayyidina Rasulullah, yakni aku melihat Fatimah kesian, kalau boleh dia ada pembantu dan sebagainya. Maka Rasulullah melihat kepada Fatimah, wahai Fatimah, kita tengok di sini ada pengajaran subhanallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu mengambil berat tentang perkara yang kalau logik kita fikir seorang ayah takkanlah tak sayang kepada anaknya. Rasulullah takkanlah tak sayang kepada puterinya. Tetapi Rasulullah yang mengetahui yang terbaik di dunia, yang terbaik untuk anaknya, untuk dunia anaknya dan juga untuk akhirat anaknya. Apa kata Rasulullah? Wahai Fatimah, mahukah engkau aku memberikan suatu amalan yang lebih afdal daripada engkau mempunyai pembantu? Apakah amalan tersebut? Kata Rasulullah SAW, sebelum tidur, baca 33 kali tasbih subhanallah, baca 33 kali alhamdulillah, dan baca 34 kali Allahu Akbar. Itu lebih afdal daripada engkau mempunyai khadimah, mempunyai pembantu. Kalau kita mungkin fikir, ajib takkan tasbih ni. Tetapi kerana mereka yang beriman kepada Allah, yang mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mengagungkan Allah dan Rasulullah, diterima dengan penuh kegembiraan, dengan penuh seronok. Kerana apa? Ini bukan sebarang zikir, bahkan ini zikir dihadiahkan khusus dengan permintaan tadi, yakni khusus diberikan Rasulullah kepada Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, sehingga tasbih ini kadang dinisbatkan kepada tasbihnya Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Dan ini tasbih sangat dianjurkan kepada para wanita untuk membaca, kerana disebutkan hatta Sayyidatina Fatimah saat dah mula membaca zikir tersebut merasai adanya an-nishad, adanya kekuatan, adanya semangat, bahkan kesemangat dari segi kerohanian, bahkan juga hatta jasad mempunyai efek untuk semangat untuk nak beribadah kepada Allah, semangat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik dan sebagainya. Maka lihat, inilah keadaannya Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, keadaannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Maka setelah beberapa waktu dah lalu, maka disebutkan yakni di akhir umurnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Di akhir umurnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra yang begitu dekat dengan Rasulullah, disebutkan bahawa di akhir umur Rasulullah berada dalam keadaan sakit.
Saat Rasulullah berada dalam keadaan sakit, maka yang merawat Rasulullah kebanyakan waktu adalah Fatimah Az-Zahra. Beliau tak boleh nak tinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi, petang, malam senantiasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga disebutkan saat beliau sedang berada beberapa keluarganya Rasulullah yang lain, isterinya Rasulullah, Sayyidatina Aisyah dan sebagainya, maka suatu ketika saat berada dalam keadaan agak begitu sakit Rasulullah panggil Sayyidatina Fatimah. Dan Rasulullah suaranya pun dah agak semakin melemah, membisik kepada Fatimah. Saat membisik kepada Fatimah, maka melihat di wajah Fatimah mula berubah, sehingga Fatimah mula sedih dan menangis. Dan apabila menangis, maka Rasulullah memanggil kali kedua dan membisik kali kedua kepada Fatimah, dan Fatimah senyum dan berada di dalam keadaan gembira. Maka Sayyidatina Aisyah yang melihat keadaan tersebut tertanya-tanya, apa yang agaknya yang diberitahu oleh Rasulullah SAW. Sehingga tak lalu beberapa hari, kecuali akhirnya Rasulullah SAW telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan umur ketika itu Sayyidatina Fatimah pun masih muda. Sehingga dalam setengah riwayat menyebutkan tak sampai umur 30 tahun pun. Yang ini masih sangat muda lagi Fatimah Az-Zahra. Melihat keadaan baginda Rasulullah SAW kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agaknya yakni keadaan ini, ujian yang terbesar. Nak menghadapi keadaan sebegini kepada Sayyidatina Fatimah, yang mana ibunya telah kembali kepada Allah. Bahkan disebutkan dalam riwayat, semua adik-beradik Sayyidatina Fatimah Az-Zahra semuanya dah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan Rasulullah. Yang tinggal hanya Rasulullah dan juga Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, ni dua orang last. Ini dua orang last, maka Rasulullah dah kembali kepada Allah, tinggallah Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Bagaimana agaknya Sayyidatina Fatimah Az-Zahra nak menghadapi keadaan situasi ini? Disebutkan yakni ini bukan orang biasa. Ini Nabi Muhammad yang kembali kepada Allah. Orang-orang yang besar seperti Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sayyidina Uthman bin Affan, ini sahabat yang besar pun keadaan mereka pun tak mampu nak menghadapi situasi Rasulullah kembali kepada Allah. Disebutkan Sayyidina Umar bin Khattab sampai dah tak boleh nak berfikir dengan betul. Yakni sehingga beliau marah kalau ada orang sesiapa yang memberitahu Rasulullah dah meninggal dan sebagainya. Sayyidina Ali sampai rebah badannya terduduk, dan Sayyidina Uthman bin Affan sampai tak boleh nak bercakap dengan sesiapa. Bagaimana Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, yang kita dah dengar sedikit sebanyak tadi tentang bagaimana dekatnya Rasulullah, bagaimana dekatnya Sayyidatina Fatimah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Setelah beberapa waktu itu datanglah Sayyidatina Aisyah bertanya, nak tahu apa yang tadi, yang waktu sebelum ini diberitahu oleh Rasulullah. Maka Sayyidatina Fatimah pun bagi tahu, kerana hari itu tak memberitahu kerana itu adalah rahsia. Maka sekarang setelah kembalinya Rasulullah SAW, maka Sayyidatina Fatimah pun memberitahu, wahai Aisyah, waktu awal dipanggil, Rasulullah memberitahu kepada aku bahawa ayah aku memberitahu bahawa setiap tahun Jibril akan datang membaca Quran dengan aku, tadarus Quran kepada aku sekali setahun. Akan tetapi tahun ini dua kali. Yakni seolah-olah aku akan nampak bahawa boleh jadi pada waktu inilah aku akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni waktu sakit ini mungkin aku akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar khabar tersebut membuatkan Sayyidatina Fatimah pun menangis. Dan bila mana menangis, maka Rasulullah SAW memanggil kali kedua, wahai Fatimah, dibisik kepada aku dan berkata, wahai Fatimah, mahukah engkau kelak menjadi Sayyidatin Nisa, engkau menjadi penghulu akan seluruhnya wanita di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kata Rasulullah, wahai Fatimah, ketahuilah bahawa engkaulah keluarga aku nanti yang paling awal akan ikut aku, yakni akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah aku. Awwalu ahli alladhi lahiqun bi, yakni orang yang pertama yang akan kembali kepada Allah setelah aku. Subhanallah. Yakni ada orang beritahu kita akan mati, kita akan kembali kepada Allah, membuatkan Fatimah gembira kerana mendengar Rasulullah memberitahu dia akan kembali kepada Allah. Fatimah masih muda. Akan tetapi kecintaan, kerinduan,
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Maka dengan itu disebutkan bahawa tak sampai 6 bulan Sayyidatina Fatimah berubah keadaannya. Dah tak mampu nak senyum. Keadaannya sentiasa berada dalam keadaan rindu kepada Rasulullah. Begitu banyak kali, kebanyakan waktu beliau hanya banyak menangis, rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kata ulama beliau meninggal mati di dalam keadaan syahid. Syahid apa? Syahid al-mahabbah. Ini syahid yang paling tinggi, iaitu syahid kerana cinta, hati yang sangat cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Dan disebutkan Sayyidatina Fatimah sebelum meninggal, satu perkara yang masih dipikir oleh beliau, yang beliau merasa risau, dan ini pengajaran kepada setiap daripada muslimat tentang bagaimana iffah, bagaimana Sayyidatina Fatimah yang menjaga imannya, yang menjaga dirinya, yang menjaga kemuliaannya. Sayyidatina Fatimah Az-Zahra memikirkan dan memberitahu kepada Asma, wahai Sayyidatina Asma, sesungguhnya yang masih membuatkan aku risau ini adalah bila meninggal wanita akan hanya ditutup dengan kain, dibawa atas kayu dan ditutup dengan kain. Dan aku masih risau kalau ada orang masih boleh melihat, kerana boleh melihat bentuk badan walaupun dah kembali kepada Allah. Subhanallah, bukan sahaja memikirkan tentang saat hidup, akan tetapi dah kembali kepada Allah pun masih mempunyai sifat malu untuk agar tak mahu ada lelaki ajnabi melihat bentuk badannya Fatimah Az-Zahra. Sehingga Sayyidatina Asma berkata, dahulu kami di Habasyah, kami melihat ada seperti keranda yang dilakukan, yang diletakkan kayu macam tu, dan setelah itu ditutupkan kain di atasnya sehingga tak nampak di dalam. Maka Fatimah Az-Zahra berada dalam keadaan sangat gembira, berkata, nah, kalau itu saat aku kembali kepada Allah, aku meninggal, aku nak sangat dilakukan hal tersebut. Diwasiat dan diminta untuk dapat dilakukan hal tersebut kepadanya. Datanglah waktu kembalinya Fatimah Az-Zahra kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau adalah at-tahirah, adalah orang yang suci, sehingga disebutkan dalam setengah riwayat beliau mandi sendiri, beliau salat 2 rakaat, beliau dah ambil wudu, salat 2 rakaat, dan beliau baring, dan beliau beritahu, aku dah mempersiapkan diri dah aku untuk nak kembali kepada Allah, nak menghadap dan berjumpa kepada Allah. Jangan ada yang mandikan aku lagi dah. Dan kalau boleh, bahkan diwasiatkan kepada Sayyidina Ali, kalau boleh tanam aku pada waktu agak sedikit malam supaya tak ada orang perasan dan tak ada orang melihat dan sebagainya. Akhirnya kembalilah Sayyidatina Fatimah Az-Zahra kepada Allah Subhanahu wa taala. Para yang mendengar, yang melihat, hafizahukumullah subhanahu wa ta'ala, sedikit sebanyak daripada pengajaran yang kita dapat ambil daripada kisah Fatimah Az-Zahra ini adalah kita dapat mengetahui bagaimana ujian-ujian yang dilalui oleh Fatimah Az-Zahra, puterinya Rasulullah, menunjukkan kehidupan yang kita melalui di atas muka bumi ini, kata Rasulullah, 60 hingga 70 tahun. Bahkan amat sedikit yang melepasi umur tersebut. Sayyidatina Fatimah Az-Zahra meninggal umur baru tak sampai, lebih kurang tak sampai 30 tahun pun. Beliau telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kehidupan yang sementara di dunia. Kehidupan yang hakiki, yang sebenar bermula kelak di akhirah. Maka dengan itu segala kemuliaan terletak di akhirah. Apa sahaja ujian yang kita hadapi dan sebagainya, kuatkan iman, kuatkan keyakinan kepada Allah, kuatkan sabar kita kerana Allah. Carilah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka orang yang mulia ini diuji oleh Allah dan mereka dapat melaluinya, mereka dapat menghadapinya, bagaimana kita, orang yang lebih sangat memerlukan pahala, lebih sangat memerlukan syafaah dan sebagainya, sangat kita memerlukan iman, sangat kita memerlukan keyakinan kepada Allah. Disebutkan kelak di akhirah kemuliaannya Fatimah Az-Zahra, saat mereka akan, kita semua akan berkumpul nanti kelak di padang mahsyar. Disebutkan akan ada satu seruan yang akan memanggil, berkata kepada semua, wahai semua manusia, tutup matamu, tundukkan pandanganmu. Sesungguhnya Fatimah puteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berjalan di atas sirat. Beruntung para wanita yang dapat ikut belakang Fatimah Az-Zahra.
yang berada di belakang Fatimah Az-Zahra menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga insya-Allah kita menjadi orang-orang yang dapat mengikuti jejak langkah Rasulullah, dan para wanita insya-Allah dapat mengikuti jejak langkah Fatimah Az-Zahra, dapat mencintai Fatimah Az-Zahra, dapat merindui Fatimah Az-Zahra, dan dapat dikumpulkan insya-Allah bersama Fatimah Az-Zahra dan bersama para wanita-wanita salihah yang lain, Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, Sayyidatina Asia, Sayyidatina Maryam, dan Sayyidatina Aisyah, dan ramai lagi daripada wanita-wanita salihah. Moga-moga insya-Allah keluarga kita, anak-anak kita insya-Allah, daripada para muslimat, mukminat semua insya-Allah, moga-moga dikumpulkan kelak bersama dengan orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ya akramul akramin, ij'alna minas salihin, waj'al ahlana ya Allah minal muqarrabin mahbubin 'indaka ya arhamar rahimin. Moga-moga kita diberikan hidayah, taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.